Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar thumma amma ba'd. Yang saya hormati lagi dimuliakan yang berusaha Profesor Dr. Syahnur Basri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Datuk Sri, Datin Sri, Ustaz-Ustaz, Ustazah, Tuan Haji, Puan Hajah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. InsyaAllah pada hari ini kita sambung surah baru. Kita sambung surah tafsir dan tadabbur surah Al-Humazah. Seperti biasa, kaedah buku yang kita pakai iaitu buku Tafsir Al-Quran Al-Karim karangan Dr. Abdullah bin Yasin Hafizahullah, dan kita akan baca sekali imbas surah dan kandungan makna terjemahan yang disebutkan. Kemudian kita tafsir perkataan, muqaddimah, munasabah dan asbab nuzul. Ini kebiasaannya pada sesi pertama, sesi muqaddimah. Kalau sempat kita ambil ayat pertama dan ayat kedua agar perbincangan pada sesi kedua nanti kita dapat habiskan kandungan surah ini secara sempurna insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kaedah sebelum saya terlupa. Kita kadang-kadang dengar ustaz baca auzubillah. Kadang-kadang tak baca auzubillah. Kadang-kadang dia kata qala Allah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Ini ada beberapa perkara, satu perkara yang penting untuk saya peringatkan. Kalau kita kata Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, contohlah, contoh kita bagi ucapan, kita kata hendaklah kita banyak bersabar kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha ma'as sabirin. Okey, contoh. Okey. Gaya dan cara kita sebut begitu betul atau salah? Dia ada contoh kita tentang tajuk sabar, kita kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha ma'as sabirin. Ayat Quran tu ayat berapa? Tapi a'udzubillah di situ kena ataupun tidak? Kadang-kadang kita tidak perasan. Ulama bincangkan tentang perkara ini dalam bab istidlal. Kita kata firman Allah Subhanahu wa taala, kita kalau kata qala Allah atau Allah berfirman, kita terus baca ayat Al-Quran tersebut. Atau kita baca bismillah dan ayat Quran tersebut tanpa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim baru sebut Allah berfirman. Kenapa? Sebab ayat Allah, firman Allah adalah pada ayat tersebut. Manakala a'udzubillahi minasyaitonirrajim di luar istishhad. Contoh kita baca wal asri. Kita nak baca kata ihdinas siratal mustaqim. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Kita tak kata sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ihdinas siratal mustaqim. Tak, sebab apa? Firman Allah tu ihdinas siratal mustaqim. A'udzubillah tu doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana cara sebut? Kata sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, orang Arab dia ada istilah dia.
ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Artinya sebelum ni aku baca sebelum aku nak sebut ni sebenarnya aku baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita bahasa Melayu kita kata sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah berfirman, boleh ulang balik. Maksudnya Allah berfirman tu baru ihdinas siratal mustaqim. Supaya tak dimasukkan a'udzubillah dalam istishhad di situ, kerana kita tak nak bincangkan a'udzubillah. A'udzubillah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi udah dia detail. Tak ada masalah pun sebenarnya. Tak ada masalah dari segi pemahaman, tapi dari segi susunan ayat saja. Okey, tapi kalau kelas kita, memang kelas kita baca ayat Quran, kita nak start permulaan, baru nak start baca Quran, memang mula dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillah kita baca pada awal permulaan qiraah. Bismillah kita baca pada awal surah. A'udzubillah ialah kita baca ketika mula-mula kita nak baca Al-Quranul Karim. Manakala Bismillahirrahmanirrahim kita baca pada awal surah. Sekiranya kita start baca dengan awal surah, kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Macam sekarang. Kita bacaan kita baru nak start baca, maka kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan mula dengan awal surah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca di tengah-tengah surah, cukup baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita baca di awal surah, namun bukan awal permulaan, contohnya kita dah baca ayat Quran banyak, kemudian kita nak pindah surah, contoh saya baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak baca auzubillah lagi, terus bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tak perlu auzubillah. Sebab auzubillah hanya pada permulaan bacaan. Manakala bismillah pada awal surah. Jadi kalau kita nak baca auzubillah dalam solat, bacaan auzubillah dalam solat hanya pada rakaat pertama. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab itu pada permulaan bacaan. Rakaat kedua dan surah selepasnya kita baca Fatihah, kita baca surah, kemudian rakaat kedua kita baca Fatihah dan surah. Selepasnya tak perlu mula dengan auzubillah, terus mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kuat perlahan tu perbezaan pandangan ulama, tapi kita tahu auzubillah ni dibaca pada awal bacaan. Okey, kita start dengan surah Al-Lumazah insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Surah 9 ayat, surah Makkiyah. Kita baca terjemahan sekali imbas seperti mana yang tercatat dalam buku. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Humazah diterjemahkan dengan pengumpat, lumazah pencela. Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kalla, sekali-kali tidak. La yumbadhanna fil hutamah. Sesungguhnya dia akan benar-benar akan dihumban ke dalam hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apa itu hutamah? Narullahil muqadah, iaitu api yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Innaha 'alaihim mu'sadah, sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Fi 'amadin mumaddadah,
sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Ini terjemahan sekali ini. Mari kita terjemahkan mufradat kalimah per patah, per perkataan. Makna perkataan wailun. Saya terus terjemahkanlah, saya terus syarahkan apa tiap-tiap kalimah ini. Kemudian nanti ketika tafsir, maksud kita boleh tafsir dengan lebih cepat insya-Allah. Wailun. Wailun satu ungkapan yang mengandungi makna meminta kecelakaan. Iaitu bila Allah sebut wailun, artinya Allah Subhanahu wa taala mendoakan kecelakaan. Allah Subhanahu wa taala sendiri mendoakan. Itu Allah menggunakan uslub yang difahami oleh manusia. Allah mendoakan kecelakaan, kehinaan dan kesiksaan ke atas golongan yang disebut sesudahnya. Manakala kita temukan perkataan wailun, artinya Allah doakan kecelakaan. Bagi siapa? Bagi golongan yang disebutkan sesudahnya. Golongan yang disebutkan sesudah kalimah wail. Jadi kalau wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang kurangkan timbangan dan takaran dalam perniagaan. Kalau Allah kata wailun lil mukadzibin, celaka bagi orang yang mendustakan. Allah kata wailul likulli affakin asim, celakalah bagi orang yang penipu dan banyak buat dosa. Wailul lilladzina zalamu, celakalah bagi orang-orang yang zalim. Wailul lil kafirin, celakalah bagi orang-orang kafir, macam surah Ibrahim. Wa wailul lahum mimma yaksibun. Artinya dan makna seterusnya. Wail adalah istilah yang Al-Quran gunakan untuk mendoakan orang-orang yang selayak mendapat balasan tersebut. Allah doakan kalimah wail dan sebutkan kalimah ini kepada mereka kerana mereka layak. Dalam bahasa Arab, kalau kita nampak seseorang tu berada dalam satu musibah atau bencana, kita nampak orang tu dibunuh, atau nampak satu musibah yang menimpa, musibah yang teruk kena pada seseorang, orang Arab akan panggil waih, aduh, kesiannya. Kita kata aduh, bahasa Melayu kata aduh, atau bahasa apa lagi lah. Orang Arab panggil waih. Orang Arab kalau satu musibah yang menimpa seseorang dan mereka rasa kesian, sepatutnya tak layak dia kena macam tu. Sebab dia tak layak, maka orang Arab sebut waih. Waih artinya kesiannya. Waih. Macam Nabi kata kepada Ammar. Nabi kata kepada Ammar, Nabi kata waih Ammar, taqtuluhu fi'atun baghiyah. Aduh, kesiannya Ammar bin Yasir, dia akan dibunuh oleh sekumpulan yang melampau. Sekumpulan yang melampau. Nabi kata waih ini nampak musibah yang kena pada seseorang dan kita rasa kesian. Ada rasa rahmat. Kita rasa tak patut dia kena macam tu. Dia kata waih. Tapi kalau nampak pencolik budak-budak, dia colik orang ke, atau dia tengah bedah orang tu, orang datang empuk kepala dia, mana dia dah kena, betul-betul dia kena musibah, dia kena azab. Tapi memang dia layak untuk terima azab tersebut. Orang Arab sebut wail. Wailullah, celaka bagi dia. Wailahu, wailul lahu. Jadi wail adalah kalimah boleh berarti mendoakan sekiranya sesuatu belum berlaku, atau kalau sesuatu dilihat atau yakin jelas berlaku, sesuatu ungkapan dikeluarkan oleh orang Arab untuk menyatakan untuk mengeluarkan isi kandungan hati yang mereka rasa benda tu berat dan teruk tapi dia layak untuk terima. Okey, wail. Jadi kecelakaan yang didoakan tadi
Untuk golongan-golongan yang disebutkan selepasnya ialah kecelakaan yang layak setimpal dengan kesalahan yang mereka lakukan. Wail. Kalimah wail antara kalimah yang boleh digunakan secara sendiri, wail, boleh digunakan mutaaddi dengan li, kita ada wailun li. Tak apa, kalau bab bahasa ni, siapa yang dapat tangkap, siapa tak dapat, boleh tunggu perbahasan selepasnya. Tak masalah, sebab bab bahasa ni, bab bahasa memerlukan kepada sedikit sebanyak penguasaan bahasa Arab. Jadi, wail mutaaddi binafsihi. Dia boleh cakap waili contoh. Celakalah aku. Orang Arab seperti itu, wail. Boleh juga waili itu maksudnya orang Arab, dia bukan maksud celaka aku, dia doakan kecelakaan. Maksudnya aku habislah, kenalah aku. Lebih kurang macam itulah. Padan muka aku. Macam itu apa tu? Orang apa sebut kalau padan muka aku, orang cakap apa? Waili. Celakalah aku. Padan muka aku. Siapa suruh lagi? Jadi kesalahkan diri dia sendiri. Okey. Ataupun dia boleh mutaaddi dengan min, wailun minhu, atau kita tu wailun alaih, ala pun boleh, minhu boleh, wailun terus pada perkataan tu pun boleh. Itu saya penggunaan bahasa. Tinggalkan tu perbincangan bahasa. Wailun makna pertama adalah satu doa, satu ungkapan yang mengandungi makna, satu ungkapan yang mengandungi permintaan dan doa kecelakaan terhadap siapa-siapa yang melakukan perbuatan yang akan disebutkan selepasnya. Itu makna pertama. Makna ini disebutkan oleh ramai mufassirin, jumhur mufassirin. Al-Imam Al-Asma'i dia kata wailun berarti qubhun, buruk sangat. Itu buruk sangat dari segi bahasa, dan Asma'i hujah dalam bahasa. Manakala Imam Atha bin Yasar, beliau membawakan makna kalimah wail dengan tafsiran hadis Nabi SAW, walaupun sanadnya dhaif, berkaitan dengan neraka yang bernama wail. Artinya wailul likulli humazatil lumazah, golongan yang mengumpat dan mencela ini tempatnya di neraka wail. Atau katanya celaka di neraka wail lah tempat orang-orang yang mencela dan mengumpat. Kalau wailul lil mutaffifin, di neraka wail lah orang-orang yang menipu dalam timbangan. Wailul lil mukadzibin, dalam neraka wail lah tempat orang-orang yang mendustakan. Wail adalah neraka yang sangat dalam, neraka yang sangat dalam yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan di hari akhirat, yang mana dalam riwayat hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, hadis ini dikhilaf dari segi kesabitannya, al-wail wadin fi jahannam yahwi fihi al-kafir 40 kharifan qabla ay yablugha qa'rahu. Wail adalah satu lembah dalam neraka jahannam. Apabila campakkan orang kafir di dalamnya selama 40 tahun, manakala kena baling tu dijatuhkan laju, tadi selama 40 tahun sebelum sampai ke lembah tersebut, sampai ke dasar lembah tersebut. Ini neraka yang sangat sangat dalam, dan di dalamnya apa terdapat wadi tadi. Wadi artinya air. Kita pergi kat Mekah, pergi Madinah, kita jumpa wadi-wadi. Wadi ni tempat air. Air tadi isi kandungannya mengalir padanya nanah-nanah dan juga cairan isi dan daging ahli neraka. Okey. Ni maksud wail. Namun dari segi, kalau kita tengok dari segi bahasa, artinya aduh, celakalah. Celakalah, atau maksudnya kesian, benda ni teruk tapi memang patut kau dapat. Wailun, celakalah bagi orang yang menipu. Dari segi bahasa. Dari segi kalau nak kaitkan dengan hadis Nabi, artinya neraka wail lah bagi orang-orang yang melakukan perbuatan sekian dan sekian. Dua makna tidak ada percanggahan, tidak ada percanggahan, kerana lembah wail bukanlah nama neraka khas, dia nama lembah dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Okey.
Wail satu ungkapan yang mengandungi makna meminta kecelakaan, kehinaan, keseksaan ke atas golongan yang disebut sesudahnya. Ataupun wail bermaksud nama lembah di dalam neraka. Wailun likulli, celakalah bagi tiap-tiap. Artinya tidak ada pengecualian. Siapa sahaja yang buat perkara ini, siapa sahaja yang buat, tiada pengecualian. Allah kata, Allah doakan kecelakaan untuk semua orang yang buat perkara ini. Siapa? Likulli humazatin. Humazah. Makna humazah, kalimah hams asalnya adalah memecahkan. Hamzun artinya pecahkan satu perkara, rosakkan satu perkara. Ini makna asal dalam bahasa Arab. Namun dari segi penggunaannya, tetapi lazimnya digunakan dengan makna mengumpat dan menyebarkan keaiban orang lain dan mencemarkan nama baik orang lain melalui lisan. Rosakkan nama orang menggunakan lidah. Gunakan mulut untuk jatuhkan orang, mengumpat orang dari belakang atau dari depan. Kita akan jumpa tafsiran berkaitan dengan humazah-lumazah ni pada ketika kita akan mensyarahkan nanti tafsir ayat. Kita akan temukan macam-macam pandangan ulama dan saya akan syarahkan sekali lagi dengan syarah yang lebih detail. Namun di sini penulis bawakan kalimah tafsir masyhur. Humazah kutuk dengan mulut. Lumazah kutuk dengan perbuatan, dengan isyarat. Kalau ada suara, humazah. Dia gunakan suara. Lumazah gunakan isyarat. Humazah dan lumazah ialah orang yang memecah belah dan merosakkan. Humazah, kalimah bahasa Arab bererti pecah, retak. Pecah dan retak. Humazah. Lumazah, lams, itu tusuk ataupun pacak. Jadi orang yang maksudnya apa? Humazah ni dengan lisan, lumazah dengan kutuk dengan atau ambil tindakan tertentu, mengisyaratkan tertentu, macam-macam pandangan. Cuma kat sini kita fokuskan pada apa yang disebutkan oleh penulis. Makna asalnya ialah memecahkan, tetapi lazimnya digunakan dengan makna mengumpat dan menyebarkan keaiban orang lain dan mencemarkan nama baik seseorang melalui lisan. Kalau tuan-tuan boleh gariskan perkataan melalui lisan. Itu yang nak difokuskan. Lumazah, makna asalnya ialah menusuk. Tetapi lazimnya digunakan untuk mencela orang lain melalui kerlingan mata atau cebiran bibir atau kenyitan kening atau melalui pergerakan tangan atau kepala. Dia tak cakap, tapi mulut dia. Nampak orang tu datang, nampak orang tu datang, dia nak kata kontrol pendek kata. Dia tak bercakap. Atau dia gunakan mata dia. Dia buat mata tertentu. Kalau macam ni ada orang yang masya-Allah, dia punya kehebatan dia punya daripada mata dia, kening dia boleh gunakan semua sekali untuk mengisyaratkan satu perkara. Dia tak bercakap. Tapi tujuannya apa? Tujuannya memecah belah, tujuannya ajak orang mengumpat, tujuannya adalah untuk menghina. Ini semua nama wailul likulli humazatil lumazah. Detail akan kita bincangkan kemudian. Wail, Allah kata celakalah bagi golongan yang humazah dan lumazah. Humazah, lumazah ialah dengan wazan fu'alah. Fu'alah salah satu daripada sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah. Artinya dia bukan buat sekali-sekala. Yang Allah doakan kecelakaan ialah orang yang memang perangai dia sentiasa mengumpat dan menyebarkan fitnah, ini pertama. Yang kedua, dia ni sentiasa kutuk orang dengan anggota badan dia, dengan mata dia, dengan gerakan jarinya dan sebagainya. Dua-dua ini Allah SWT doakan kecelakaan ke atas mereka. Wailul likulli humazatil lumazah.
Allazi artinya yang. Artinya yang. Kenapa Allah sebut allazi? Sebab Allah kata likulli, bagi tiap-tiap orang. Bagi semua. Allah tak kecualikan. Jadi allazi seorang. Allazi maksudnya orang yang sama. Orang yang tadi, apa yang menyebabkan seseorang itu suka mencela orang dan dia mengisyaratkan, memperlekehkan orang, puncanya Allah beritahu, allazi jama'a malan wa addada. Yang jama'a, mengumpulkan. Malan itu harta. Addada itu addadahu, itu dikumpulkan harta dan dia sibuk kira menghitung hartanya. Allazi jama'a malan wa addada. Yahsabu, tak disebutkan di sini tapi saya terjemahkan, dia sangka anna, bahawasanya, malahu, harta dia, akhladah mengekalkannya. Dia rasa tak apalah, tak perlukan siapa pun. Nampak kawan orang depan dia nampak bekerja dia kutuk. Dia mengata, jumpa bos mengutuk, mengata. Biasanya perangai macam ni orang kata sebab apa? Sebab dia banyak harta, dia kaya. Dia rasa dia tak perlukan siapa-siapa. Malah dia kata kalau aku sakit sekalipun, aku ada duit, boleh bayar. Kalau orang tu dia mengamuk sekalipun, aku boleh bayar orang upah. Aku ada bodyguard. Aku boleh upah orang pukul, sebagainya. Jadi dia jadi tak takut dengan sesuatu sebab apa? Dia ada harta yang banyak dan dihitung. Addadah artinya dia balik-balik kira harta dia. Dia rasa macam harta dia banyak sangat sehingga Allah kata yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka bahawa harta dia menyebabkan dia tak mati. Ni Allah beritahu semua banyak duit macam mana sekalipun, katalah ada duit banyak, orang tak boleh usik. Ada duit banyak, orang tak boleh mengata. Orang tak boleh apa. Memang dia ada kuasa dan ada harta. Allah kata macam mana pun tetap mati. Tetap mati. Betul, Allah kata orang-orang yang memiliki harta begini, dia rasa dia tak mati, dia rasa harta dikekalkan dia, sehingga dia mengutuk dan memperlekehkan orang lain. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla, Allah kata tak. Sekali-kali tidak. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Sebenarnya harta dia dan dia. La yumbadan ni balik pada harta juga pada dirinya sendiri. Harta dan dirinya sendiri. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Allah kata tak mungkin. Tak sekali-kali. Tidak sekali-kali. Harta dia dan dia akan dihumban bersama dalam neraka hutamah. Ini menurut sebahagian ulama tafsir. Sebahagian yang lain kata la yumbadanna, dia sendiri. Jangan sangka begitu. Tak. Bukan harta kekalkan kamu. Malah kamu tu, kalau perangai macam tu, akan dicampakkan dalam neraka hutamah. Neraka hutamah. Apa itu hutamah? Hutamah nama api neraka. Hutamah juga makna asalnya ialah memecahkan. Kita bertakhtim. Maksudnya bukan memecahkan, bukan sekadar memecahkan, kita kata kalau melumatkan. Kalau kita hutam, benda, kalau kereta yang sebiji, bila dia buat scrap. Dia buat apa? Scrap ke nama dia, Prof? Scrap. Kereta yang bos yang ni bila kena kena cekau dengan mesin tu sampai hancur tu nama hutamah. Hutamah. Takhsim. Jadi kalau kalimah hutamah pada asalnya ialah menghancurkan, jadikan dia lumat ataupun benda yang nampak gah bila kena langgar, kena lenyek tu, hutamah tu. Takhsim. Dia kena lenyek. Jadi neraka ni al-hutamah, ada neraka namanya hutamah. Iaitu bila makhluk yang dimasukkan dalamnya sempurna sampai kat dia habis binasa.
Jadi sempurna semula sampai kat dia habis binasa. Dan apinya lain. Apinya lain. Kita akan tengok apa yang Allah sebut berkaitan dengan hutamah. Okay. Nama api neraka. Hutamah juga makna asalnya ialah memecahkan atau menghancurkan. Kalau ada titik dua artinya itu pandangan lain. Ataupun boleh dua artinya pandangan lain. Itu cara Dr. Abdullah Yassin untuk isyaratkan pandangan yang lain. Mana titik dua tu? Titik dua seterusnya ia dinamakan demikian kerana tugas api neraka untuk memecahkan tulang-tulang dan menghancurkannya sampai lumat. Sampai lumat daging-daging orang yang dilemparkan ke dalamnya. Kenapa dia kata hutamah? Sebab orangnya akan dihancurkan. Neraka hutamah. Okay. Allah kata, wa ma adraka mal hutamah. Bila Allah sebut hutamah, Allah kata, nak tahu tak apa dia hutamah? Wa ma adraka, seperti kita tahu, kali dalam tafsir, kalau Allah sebut wa ma adraka, Allah tanya, mesti Allah jawab. Allah tanya, mesti Allah jawab. Tapi kalau Allah gunakan uslub, Allah tanya, wa ma yudrika, Allah tanya, Allah tak jawab. Kita kena fikirkan. Kita kena fikirkan. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, kita kena fikirkan. Wa ma adraka, Allah akan jawab. Contoh, al-qari'atu mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Apa dia neraka al-qari'ah? Apakah dia berita yang menakutkan itu? Allah kata, yauma yakumun nasu kal farashil mabthus. Allah jawab. Atau inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahu tak kamu apa dia Lailatul Qadr? Allah jawab, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang memberi kemuliaan itu kenapa? Sebab pada malam tersebut Allah jadikan ibadah pada malam itu lebih mulia daripada lebih baik daripada seribu bulan. Allah jawab. Sama juga di sini Allah kata, wa ma adraka mal hutamah. Tahu tak kalian apa dia hutamah? Allah kata, narullah. Api neraka Allah. Hutamah ni nama api neraka Allah. Narullahil muqadah. Api yang dinyalakan atau api yang menyala-nyala. Allati yang tattali'u 'alal afidah, yang tattali' artinya menusuk 'alal afidah sehingga sampai ke hati. Sampai ke hati. Api biasa bakar kulit. Kalau kita buat sate, buat barbecue. Kan? Dia mula dengan kulit, lepas tu masuk dalam. Api ni tak. Api ni bila dia bakar, start dia masuk, dia menyambar daripada hati. Start pada hati, api ni masuk sampai ke hati, dibakar sampai cair dan hancur orang tu. Daripada dalam. Okey. Tattali'u 'alal afidah, dikhususkan hati di sini kerana hati adalah punca segala perbuatan manusia. Semua orang buat sesuatu kerana hatinya. Hati inilah yang menentukan seseorang itu buat sesuatu ataupun tidak. Hati juga yang menentukan seseorang itu bila dia buat sesuatu tujuannya apa. Kalau contoh, ayat berkaitan hati ni, hadis Quran banyak, cuma kita dalam terjemahkan makna peringkat awal, kita tak syarahkan detail. Cuma nak fahamkan erti hati. Kenapa hati suruh? Kalau hati kita baik, Allah kata, Nabi kata, ala inna fil jasadi mudghah. Iza salahat, salahal jasadu kulluh. Ketahuilah dalam hati kita ada seketul daging. Bila dia baik, baiklah seluruh anggota badan. Sebab dia akan suruh. Bila dia baik, dia suruh orang pergi salat, suruh orang buat kebajikan dan sebagainya. Kalau hati ni buruk, dia lalai, dia lara, dia dengki, hasad, dia suruh orang buat perkara yang jahat. Hati menyebabkan kita buat baik ataupun jahat. Hati juga yang menentukan kualiti amalan kita. Bila kita solat untuk apa? Dah buat baik dah. Syaitan akan rosakkan hati dengan maksudnya. Pertama, hati mengarahkan kita buat perbuatan.
Yang kedua, bila kita buat perbuatan, buat untuk siapa, kerana apa? Hati juga tentukan. Ada orang solat sebab nak menunjuk-nunjuk, asalnya baik, tapi datang perasaan riak. Syaitan, dia akan pertama sekali, dia kacau ke hati supaya kita jangan buat benda-benda baik. Bila kita dapat lawan, buat juga, dia nak buat benda baik, tapi bukan buat kerana Allah. Kita buat tak ikhlas. Buat kerana selain Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dah buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, syaitan akan gerakkan hati. Hati juga berfungsi untuk menilai amalan dia. Maka bila dia dah buat sesuatu kerana Allah, lepas selesai, dia lupa puji Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempurnaan yang Allah berikan, akan datang perasaan ujub. Ujub artinya merasa hebat dengan perbuatan amalan sendiri. Dah ikhlas pun, lepas pada amalan pun mungkin ada lagi perkara yang boleh merosakkan amal seorang. Ada perasaan ujub. Ada perasaan ujub. Dan kalau dibandingkan dengan orang lain, dia buat satu kebajikan, dia nampak orang lain, dia hina orang lain dalam hati dia, timbul perasaan takabbur, merasa diri ini besar dan lebih daripada orang lain. Sebab itu, urusan berkaitan dengan hati, kita kena minta tolong Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab syaitan duduk kat mana? Kalau ikut gaya Al-Quran, kita tanya Prof lah kot, minta maaf Prof. Puasa syaitan duduk kat mana Prof? Ikut pada yang Prof faham. Digoda kita daripada mana? Syaitan duduk di dada. Dia tak duduk kat hati. Allah tak bagi hati kita ada satu makhluk pun yang masuk duduk kontrol. Sebab kita lah yang akan dipersalahkan atau diberikan pahala. Kita buat baik, kita dapat, bukan sebab malaikat. Kita buat jahat, kita yang buat, bukan sebab syaitan. Syaitan hanya yuwaswisu fi sudurin nas. Berada di dada manusia. Dia bagi nasihat. Dia bagi mesej. Manakala hati, tak ada siapa pun yang boleh kawal hati kita. Sebab tu Allah jadikan kebahagiaan kita dalam hati. Sebab kita lah yang tak ada siapa yang boleh kontrol. Urusan diri kita nak bahagia tak bahagia. Itu kita akan bincangkan dalam surah Asy-Syarah. Okey, sekarang Allah kata allati tattali'u 'alal afidah, yang mana api neraka Hutamah tadi, bila dia membakar, dia menusuk sampai ke dalam hati manusia. Dia bakar di dalam, cair dia, mana hancur kerana bakaran api tadi dimakan dari dalam. Dia makan dari dalam. Atau dia berkecai, artinya sekali dia bakar, terus makan sampai hati. Dia bukan kena hitam dulu, kena kat luar dulu, habis tak. Dia sampai ke dalam hati. Dua-duanya disebutkan oleh ulama tafsir. Okay. Innaha, itu sesungguhnya api itu. Hak kembali kepada nar. Nar ni muannas, bukan muzakkar. Nar ni muannas. Okay. Allah kata ya nar kuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dengan kalimah kuni, iaitu berbentuk dia seolah-olah wanita. Allah tak kata kun. Kalau kun tu untuk perintah untuk seorang lelaki, Allah kata kuni. Ya nar kuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Jadi kat sini digunakan innaha, bukan innahu. Innaha, sesungguhnya api tersebut alaihim, berada di atas mereka. Atas siapa? Atas orang-orang yang humazah tadi. Innaha alaihim mu'sadah. Mu'sadah artinya ditutup atau tertutup. Api ada ke mana? Api ni dia ada dengan orang ke atas mereka. Apa yang api lakukan terhadap mereka, alaihim mu'sadah, ada keliling mereka, tutup rapat. Mana orang tu tak ada ke mana? Ke mana pun api. Api Hutamah ada di keliling mereka.
fi amadim mumaddadah, dalam keadaan mereka berada di amad, dicocok atau diikat di atas amad, di atas tiang-tiang. Amadun adalah bentuk jamak daripada amud. Amud satu tiang. Amadun jamak pada tiang. Tiang-tiang. Mumaddadah yang panjang. Macam bahasa mudahnya nak kita faham, macam sate ya. Kena letak kat sate, isi kat situ, api keliling, makan keliling. Beza mana di atas kayu yang panjang atau tiang yang panjang. Jadi mereka diikat di situ atau ditusuk di sana. Nama khutamah. Dia ditusuk atau diikat di atas tiang-tiang yang panjang. Dan Allah ceritakan ni keadaan bagi orang-orang yang humazah dan lumazah. Pendetailannya insya-Allah pada kelas akan datang. Okey, kita tengok mukadimah surah ni. Surah Al-Humazah terdiri dari 9 ayat. Termasuk ke dalam kelompok surah-surah Makkiyah. Ya, seperti surah Makkiyah cerita tentang syurga, cerita tentang neraka, Makkiyah cerita tentang akidah, Makkiyah cerita tentang pembaikan akhlak. Sebab itu sahabat-sahabat Muhajirin yang pergi ke Madinah, mereka telah dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan akidah dan akhlak yang sempurna. Sampai ke Madinah, bagaimana orang Madinah nampak Muhajirin ni, mereka adalah orang-orang yang berakhlak tinggi. Makkiyah. Diturunkan sesudah surah Al-Qiyamah. Ini menurut seperti disebut bab penurunan asbab nuzul ni ada mazhab yang tersendiri. Ada yang penyusunan surah tersebut. Tapi ada khilaf. Dinamakan Al-Humazah, iaitu pengumpat diambil dari perkataan Humazah yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Seperti biasa, penamaan surah kebiasaannya diambil daripada perkataan utama dalam surah tersebut. Apa arti utama? Isi kandungan utama dan kalimah tersebut tidak terdapat pada surah yang lain. Dan itu dapat membezakan dia dengan surah yang lain. Untuk sebagai penamaan surah yang rasmi, kita akan gunakan kalimah tersebut. Namun untuk tujuan tafsir, kita akan kumpulkan semua qaul ulama tafsir. Kita akan dapati surah ini dikenali sebagai surah Humazah, dikenali juga sebagai surah Lumazah. Surah ini dikenali sebagai surah Hutamah, dan Lumazah, Humazah, Lumazah, Hutamah. Ini antara nama-nama surah Humazah. Okey, munasabah. Arti munasabah apa? Munasabah artinya apa relevannya surah ini datang selepas surah sebelumnya. Surah ini berkaitan rapat dengan surah sebelumnya, itu Al-Asr. Kalau dalam surah sebelumnya dijelaskan bahawa seluruh manusia di dalam kerugian kecuali mereka yang memiliki 4 sifat, iaitu beriman, amal soleh, dakwah dan sabar. Lalu dalam surah Al-Humazah ini pula Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan sebagai contoh manusia yang merugi, iaitu mereka yang gemar mencela dan menceritakan keburukan orang lain dan suka menghitung-hitung harta kerana sifat kikir dan bakhilnya yang sangat mendalam. Sifat-sifat ini akhirnya menjerumuskannya ke dalam kerugian yang abadi. Jadi munasabahnya surah Al-Asr cerita tentang sifat orang-orang yang rugi. Contoh mana? Contohnya surah Al-Humazah. Okey, asbabun nuzul. Kenapa surah ini diturunkan? Asbabun nuzul ialah sebab konteks surah ini diturunkan. Muqatil berkata, Imam Muqatil bin Sulaiman berkata, surah ini diturunkan kerana sikap Al-Walid bin Al-Mughirah. Itu ayah kepada Khalid bin Al-Walid. Al-Walid. Namanya Al-Walid bin Mughirah. Antara tokoh kufar Makkah. Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah yang suka mengumpat Nabi SAW ketika di belakangnya.
serta mengaibkan atau mencela secara terang-terangan di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kat depan dia bermusuh, dia mengutuk, mengaibkan, kat belakang dia mengumpat dan mencela. Sungguh banyak riwayat yang menerangkan tentang sebab turunnya surah ini. Terlalu banyak. Kerana asbabun nuzul mempunyai dua makna. Kita kalau buka kitab asbab nuzul, kita akan nampak perlu faham dua makna asbab nuzul. Baru kita boleh faham asbab nuzul kenapa satu surah tapi asbabnya banyak. Asbab nuzul yang pertama bererti berlaku satu peristiwa, kemudian Allah turunkan Al-Quran kerana peristiwa itu sendiri. Nama asbab nuzul. Ini yang difahami oleh kebanyakan kita. Asbabun nuzul. Artinya berlaku satu peristiwa, kemudian Allah turunkan Al-Quran untuk komen atau untuk turunkan hukum berkaitan peristiwa tersebut. Maksud asbab nuzul yang kedua, Allah turunkan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim dengan mesej-mesejnya. Mesej tersebut diturunkan untuk siapa? Sebab Allah turunkan Al-Quran tersebut untuk siapa? Jadi yang makna kedua ni menyebabkan riwayat jadi banyak. Kalau turunkan untuk orang mengumpat, turunkan untuk fulan dan fulan, semua orang yang mempunyai sifat yang Allah sebutkan dalam surah ini akan dikaitkan dengan asbabun nuzul. Itu sebab kenapa Allah turunkan surah ini. Jadi kalau kita kata asbab nuzulnya begitu, kita boleh kaitkan dengan banyak perkara. Dan itulah yang berlaku dalam ilmu tafsir. Jadi ketika kita pastikan asbab nuzul yang disebutkan adalah adakah asbab nuzul yang menyebabkan Al-Quran itu turun, atau yang dimaksudkan itu adalah asbab nuzul ialah Quran dah turun kemudian maknanya sesuai untuk siapa. Kalau makna yang kedua, kita akan nampak asbab nuzul sangat luas. Sangat luas. Akan ada pelbagai riwayat, tapi dengan makna pertama, asbab nuzul itu terhad. Dalam pembincangan asbab nuzul, kita akan temukan kaul yang banyak, kita pisah-pisahkan. Sebab ulama zaman dahulu ketika mereka bincangkan, mereka masukkan semua. Mereka cerita kedua-dua bab. Quran ni asal turun sebab sekian-sekian, kerana ayat ini turun kerana sekian-sekian. Kemudian juga antara sebab Quran turun kerana fulan buat begini, fulan buat begini, kerana sesuaikan dengan makna yang ada dalam ayat tersebut. Okey. Sungguh banyak riwayat yang menerangkan tentang sebab turunnya surah ini. Masing-masing riwayat menyatakan nama-nama individu tertentu yang menyebabkan surah ini diturunkan. Bukan Al-Walid saja, ada yang sebut ni sekarang Al-Walid bin Mughirah. Ada yang sebutkan Al-Wa'il ibn Al-As. Ada menyebutkan bahawa ini turun kepada Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Itu nama-nama yang disebutkan. Namun yang masyhurnya ialah Al-Walid bin Mughirah. Namun yang pasti adalah pengajarannya bersifat umum. Sebagaimana kaedah yang telah ditetapkan oleh ilmu tafsir, itu khusus sebab la yunafi umumul lafzi. Khusus sebab la yunafi umumul lafzi. Iaitu pengkhususan sebab tidak menafikan keumuman lafaznya. Maksudnya, siapapun manusia yang memiliki sifat-sifat sebagaimana yang tertera dalam surah ini, maka ia layak mendapat hukuman atau siksaan yang serupa yang disebutkan dalam surah ini. Ketika Allah bincangkan tentang Fir'aun, ya Fir'aun. Tapi siapa saja yang perangai macam Fir'aun, dia layak dapat balasan seperti itu. Terus khusus sebab Fir'aun. Umum lafaz yang umum ialah untuk semua kesalahan orang yang buat kesalahan macam Fir'aun. Allah turunkan tentang Abu Lahab. Abu Lahab, ya, ayat turun kerana dia secara personal. Namun siapa sahaja yang perangai seperti Abu Lahab, siapa sahaja yang berperangai seperti Abu Lahab, dia layak mendapat siksaan atau dapat hukuman sama seperti Abu Lahab. Kaedah ini disebutkan sebagai khusus sebab la yunafi umum al-lafzi, atau dinamakan juga dengan lafaz yang lebih masyhur daripada lafaz ini, al-ibrah bi umum al-lafzi
la bi khususis sabab. Pengajaran sebenar yang perlu kita ambil adalah dengan keumuman lafaz, bukan pengkhususan sebab. Jadi kita tak boleh kata ayat berkaitan Bani Israel, ni Bani Israel ni Yahudi ni yang macam tu. Kita tak. Kalau cerita berkaitan dengan kaum Hud, kaum Lut, ni kaum Hud punya cerita, kaum Lut ni bukan kita. Kita tak, kita lain. Tak. Ibrah bi umumil lafaz. Lafaz berkaitan dengan apa yang berlaku pada suatu perkara, pada suatu ketika dahulu, kesalahan-kesalahan mereka turut kena pada orang yang berperangai sepertinya. Kebaikan bersama. Ketika Allah menguji kebaikan sifat seseorang, orang yang melakukan perbuatan kebaikan sepertinya, dia akan dapat kelebihan yang Allah berikan tersebut. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahawa perkara tersebut hanya khusus untuk yang disebutkan. Kerana ada qarinah. Qarinah artinya perkara ini khusus untuk dia sahaja, bukan untuk orang lain. Mana ada beberapa kaedah tafsir untuk menetapkan bahawa pengajaran tersebut khas untuk dirinya seseorang atau untuk seluruh orang yang memiliki sifat tersebut. Okey, insyaAllah jadi hari ini kita mukadimah saja. Minggu depan kita sambung tafsir secara keseluruhan surah ini, insyaAllah, yang akan kita bincangkan pada muka surat 386. 386 sampai last, kita tak mukadimah dah, kita terus masuk wailul likulli humazatin lumazah sampai akhir ayat, iaitu pada ayat fi amadin mumaddadah. 9 ayat ni kita akan tafsirkan semula secara kaedah tafsir dan tadabbur keseluruhannya, insyaAllah, pada minggu depan. Saya buka pada perbincangan dan soalan. Assalamualaikum Ustaz, Anti tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anti. Okey, Anti nak tanya mengenai asbabun nuzul. Ya, saya. Tadi Ustaz kata ada dua keadaan. Satu yang mengenai satu peristiwa yang turun, kemudian ayat turun untuk komen atau bagi hukum kepada pada peristiwa tersebut. Ustaz dengar tak Ustaz? Betul, dengar. Kemudian yang kedua ni dia turun untuk seseorang, sesiapa, kan? Ya, jadi pengalaman Anti belajar tafsir lah. Dia menyebabkan dia banyak pendapat. Maksudnya banyak pendapat tu berbeza-beza. Betul. Dari satu pendapat untuk satu ayat yang turun tu ada bukan sahaja kepada siapa yang dia turun, tetapi sebab dia pun berbeza-beza. Itu macam mana kita nak pilih yang agak tepat Ustaz? Terima kasih atas soalan yang sangat menarik, Anti Wo. Berkaitan dengan soal nuzul, pertama sekali kita kaji kesahihan riwayat. Itu first sekali. Kesahihan riwayat. Dan kita akan ambil yang sahih. Diutamakan yang sahih. Mana yang riwayat yang dhaif dan sebagainya kita tinggalkan sebagai i'tibar. I'tibar dia sokongan terhadap kalau dah jelas yang mana sahih. Boleh dibuat sebagai sokongan atau sandaran tambahan, cerita tambahan. Tapi asalnya adalah pada yang sahih. Yang kedua, daripada tahu yang sahih, kita dahulukan dipanggil asbab nuzul sebagai waqi'ah atau as-su'alul ladzi nuzil min ajlihi nuzilat al-ayah. Soalan atau peristiwa yang menyebabkan ayat itu turun. Kita dahulukan dulu yang asbab nuzul, yang bererti kalau ditemukan riwayat bahawa memang Allah turunkan ayat Quran kerana kisah, kerana peristiwa tertentu atau kerana soalan tertentu. Mana ini kita dahulukan. Kemudian setelah diketahui begitu, baru kita ambil asbab nuzul yang lain yang disebutkan sesuai dengan makna ayat untuk menguatkan sebagai istishhad terhadap asbab nuzul yang pertama.
Kalau kita berjaya susunkan begini, kita insya-Allah bila baca kitab tafsir, kita tak keliru. Kita tak keliru. Kita boleh bezakan level ataupun susunan cerita tersebut. Kalau tak, kita cerita sebab nuzul, kita akan blur. Mana satu sebab nuzulnya? Kita akan jadi blur. Seperti yang dibuat oleh Dr. Abdul Yasir di sini, beliau bawakan satu pandangan saja untuk mudah kerana tafsir ini ditulis untuk orang awam. Jadi bawakan ni cerita utamanya Al-Walid bin Mughirah. Riwayat yang lain beliau hanya isyaratkan, beliau tak sebutkan secara detail. Dan beliau bagikan keputusan. Sebenarnya yang penting bukan nama dia orang. Yang penting adalah siapa yang berperangai humazah lumazah dalam diri mereka. Jadi cara kita membaca kitab, kita perlu tahu uslub penulisan ulama. Dan ketika kita tak boleh bila baca satu-satu penulisan, satu kitab, kemudian kita terus ambil dan sampaikan sepertinya. Kita kena ada olahan yang sesuai dengan kefahaman audiens kita. Kecuali kalau kita baca kitab lah, baca kitab dan ajar kitab. Macam sekarang ni, tuan-tuan, saya baca apa yang idea dan cara penyusunan yang dibuat oleh penulis, Dr. Abdullah. Tapi kalau ada setengah tempat, kadang-kadang saya kata pendapat saya lebih baik begini, itu dari segi uslub. Supaya kita lebih mudah faham. Jadi perbezaan tadi, kalau ada banyak perbezaan, pasti ada yang dhaif, yang lemah. Itu yang perlu kita pastikan, yang mana kuat, yang mana lemah. Atau kalau dua-duanya betul, kita terpaksa pecahkan bahawa ada 2 qaul atau 3 qaul. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Jadi kita ambil pengajaran sahajalah kot ya Ustaz. Ya. Kalau yang kata qaul, kalau kata satu qaul, 2 qaul, itu biasa qaul artinya dia bab ijtihad, dia bukan bab nas. Nas takkan berbeza. Ijtihad ni la yang ijtihad bil ijtihad. Tak ada satu ijtihad yang boleh menafikan ijtihad yang lain. Maksudnya kalau bab ijtihad dan kedua-duanya layak dan dua-duanya betul, kita ambil 2 ijtihad tadi sebagai pengajaran dan kita katakan bahawa dua-duanya dalam masalah ini ada 2 pandangan. Okey, terima kasih Ustaz. Jelas. Sama-sama. Okey, insya-Allah sampai sini saya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pertemuan kita pertemuan yang bermanfaat, pertemuan yang menambahkan ilmu dan iman kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bimbing kita dengan hidayatul irsyad, hidayatul taufiknya, ilmu kita dibenarkan, ilmu kita dalam satu perkara itu ilmu yang benar, dan bila kita beramal, amalan kita amalan yang betul. Semoga dengan bimbingan tersebut Allah Subhanahu Wa Taala redha dengan kita dan masukkan kita ke syurganya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala temukan kita di syurga sebagaimana kita pernah bertemu di dunia ini insya-Allah. Sampai sini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.